ramai manusia yang kenal Allah, manusia yang beramal soleh, manusia yang banyak bersedekah, yang setiap tahun berulang ke umrah, yang setiap hari ulang alik daripada majlis ilmu, yang jaga solat 5 waktu, bahkan solat sunat. Tetapi sekiranya ada sifat takabur, sifat sombong dalam hatinya, na'udzubillah, umpama kedudukannya seperti syaitan. Na'udzubillah. Sebab apa? Kita tahu syaitan adalah makhluk Allah yang paling istiqamah. Kita istiqamah tak? Kita makhluk Allah yang paling kurang istiqamah. Sangat susah nak istiqamah. Semangat seminggu, istiqamah konsisten selawat 1000. Sekali tinggal sebulan nak start balik tu. Masya Allah. Sebab itu syaitan tak heran kepada manusia yang beramal soleh banyak. Dia sangat heran dan dia sangat takut pada manusia yang istiqamah. Kenapa saya sebut syaitan ni makhluk yang istiqamah? Konsisten. Dia konsisten daripada start dia berjanji untuk menyesatkan di hadapan Allah seramai mungkin manusia untuk sama-sama masuk neraka Allah, jadi bahan bakar dalam api neraka Allah. Dia tak pernah berputus asa. Dan syaitan ni dah ada banyak testimoni daripada hasil-hasil kerja dia. Dia sangat kenal kita, dia sangat kenal manusia. Yang ni pantang kena puji ni, kalah ni. Dia datangkan orang yang suka memuji dia. Yang ni pantang diuji tang suami ni, dia memang uji sungguh suami tu. Yang ni pantang diuji ni, kalau bab harta ni, maka dia pun dilimpahkan dengan kemudahan-kemudahan harta. Dia ni pantang ni, kalau orang ngumpat je, dia 2 hari tak keluar rumah. Kalau orang ngumpat je, dia tahu orang ngumpat, akhirnya cerita umpatan tu akan sampai kepada dia. Maksudnya syaitan dia dah ada daripada Nabi Adam lagi. Maksudnya episod-episod yang ni macam mana, taktikal bagaimana nak merosakkan. Kalau orang yang kurang iman, kurang takwa dan sebagainya, dia rosakkan supaya tak payah solat, tak payah puasa. Bagi orang yang baik, dia tak ada dah bisik tak payah solat ni. Orang yang baik, dia merosakkan amalan baik tersebut menjadi sia-sia dengan penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Sebab itu kita belajar tasawuf, kita belajar kitab ni, bab nak menyucikan hati. Kita datang majlis ilmu, kita rasa baik. Bahkan bila kita tengok adik-adik kita, kita pun kata, bila korang nak pergi majlis ilmu, cakap macam tak ada ilmu. Contoh. Na'udzubillah min zalik. Astaghfirullah, na'udzubillah. Memang orang yang baik, orang yang berada di jalan nak menuju kebaikan, dia akan diuji dengan perasaan seperti itu. Sebab tu kena banyakkan istighfar. Istighfar bukan selepas melakukan kejahatan, tapi istighfar sebelum. Sebab istighfar yang sebelum, ia akan menghalang daripada kita buat perkara yang tak baik. Maksudnya kena konsisten nak istighfar. Mungkin konsisten lepas solat, istighfar 100 kali. Jangan tinggal. Contoh, pilihlah macam mana amalan yang nak istiqamah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bila lidah yang selalu istighfar, dia akan menghalang lidah itu daripada perkata yang keji. Kita ni sampai bila nak lepas cakap yang keji barulah astaghfirullah, ngumpat. Maksudnya istighfar setelah berlaku. Tetapi kalau kita orang yang istiqamah dengan zikir, dengan istighfar, dengan selawat, dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, akbar, dia akan menghalang kita daripada sebelum berlaku. Bila nak cakap benda keji, kita jadi boleh sempat berfikir dulu. Ini tak sempat fikir, dah cakap baru berfikir. Ya Allah, kenapa cakap macam tu tadi? Dia kecil hati tak? Lepas tu mula nak sedut balik. Saya tarik balik ya, tak niat tadi. Tak niat takkan cakap. Yang keluar tu sebab apa yang terlintas. Jadi sebab itu nak lawan makhluk yang istiqamah namanya syaitan juga dengan istiqamah. Mesti ada amalan walaupun sikit, kecil, tak banyak, tak berat, tapi istiqamah. Ada tak amalan yang kita istiqamah setiap kali lepas solat? InsyaAllah. Maksudnya amalan ini kalau kita tertinggal sebab kelang kabut, sebab hari tu kenduri kahwin anak kita, ataupun kita kahwin kan sibuk jadi pengantin, jadi hari tu tak sempat, maka sebab istiqamah, dia akan qada hari seterusnya. Samalah macam solat fardu, Allah paksa kita jadi wajib sebab nak suruh istiqamah. Jadi kalau ada keadaan kita tertinggal, wajib qada kan. Jadi kalau kita nak jadikan sesuatu amal soleh walaupun sunat, nak jadi istiqamah, bila tertinggal qada, barulah mengajar diri kita untuk istiqamah. Subhanallah, insya-Allah.